Hello, Assalamualaikum guys. Alright, berjumpa kita pula kali ni di dalam video ni. Alright, tujuan saya buat video ni sebab ramai yang bertanyakan saya, ramai yang risau, mereka kata Remitano dah tutup. Macam mana, alamak, risaunya. Okey, sebenarnya bukan Remitano dah tutup, Remitano masih lagi ada dan saya nak tunjukkan kepada korang macam mana korang nak akses Remitano. Apa yang berlaku adalah kerajaan Malaysia dah blokkan Remitano untuk kita gunakan. So dia ada lagi cara macam mana korang nak akses. So saya nak tunjukkan cara tu kepada korang. Kalau korang tak berminat, korang boleh menggunakan Luno, korang boleh menggunakan Binance. Tapi untuk Binance saya tak pasti berapa lama lagi akan dibenarkan untuk kita akses. Okey, buat masa ni yang diterima oleh Malaysia adalah Luno. Tapi cuma Luno ni saya dengar cerita aset korang akan di-track lah. Itu yang saya dapat tahu. Tapi bagi saya masih gemar menggunakan Remitano. Dan saya sedikit sebanyak sedang tengok dari segi Binance juga. Pernah buat trading di Binance beberapa kali. Tapi saya still prefer untuk jual beli mata wang kripto di Remitano buat masa ni. Okay, alright. So apa yang kalau korang tengok dekat sini sekarang ni, ini adalah Remitano apps. Okay, so saya sarankan korang download apps dia sebab lebih mudah untuk korang guna apps daripada browser. Tapi terserah kepada korang. Saranan saya adalah gunakan apps. Okay, now kalau korang tengok dekat area sini, okay, dia tulis error loading page. There might be a problem with the internet connection. Dia kata internet connection, okay? Tapi sebenarnya bukan internet connection, tapi kita dah kena block. Okay, so saya tekan refresh tadi untuk nak tunjukkan kepada korang apa yang dia akan buka. Tapi bila dia kena block, dia akan jadi slow lah. Okay, so dia kata loading page, your internet connection is slow, please be patient. Okay, dekat sini dia tunjuk kadang-kadang boleh appear, saya pun tak tahu macam mana. Tapi apa yang dia tunjuk kat sini adalah function yang nanti korang tak boleh nak buat apa-apa pun. Macam contoh kalau saya tekan butang yang 3 dekat atas ni, okay, dia tulis guest dekat sini. Sepatutnya saya akan ada nama saya sebab saya dah akses di sini. Okay, so macam mana nak atasi masalah ni? Okay, nak atasi masalah ni kita guna VPN. Okay, ni dia dah keluar balik, nampak error loading page. Okay, so kita kena guna VPN. Dan Remitano tak menggalakkan kita menggunakan VPN. Jadi kita boleh kena charges extra. Kita boleh kena kadang-kadang mungkin di block sebab dari segi security dia adalah bahaya. Okay, tapi sekarang ni Remitano ada benda yang dia buat untuk mengalaukan kita menggunakan VPN. Dan itu yang saya nak tunjukkan kepada korang. Okay, so first kali yang saya sarankan adalah korang guna VPN 1.1.1 by Cloudflare. Okay, ini yang saya gunakan buat masa ni. Tapi saya gunakan dah lama dengan iPhone. So saya recommend orang guna benda ni. Saya tak pernah guna di Android sebab macam for search yang kita buat, kita pun ada masalah yang sama. Tapi kita menggunakan DNS changer untuk Android, tapi untuk iPhone kita menggunakan benda ni lah. Okay, 1.1.1 by Cloudflare. Okay, alright. So ni contoh saya tunjuk kepada korang. Okay, ni dalam App Store. Apa yang korang boleh cari, nanti korang cari Cloudflare VPN dan dia akan keluar yang pertama dan korang boleh download di sinilah nanti. Okay, ini daripada iPhone dan daripada Play Store pun ada juga. Alright, so korang boleh cari 1.1.1 faster and safer internet ataupun Cloudflare VPN untuk Android. Okay, so nanti ada dalam Google Play, korang boleh install sahaja. Alright, dan ikut setup dia. Cuma yang ada benda wrap ni korang kena bayar. Jadi tak payah guna wrap. Kalau guna wrap nanti dia tak function unless korang bayar dia punya package. Okay, alright, so kembali kepada sini dan saya tunjuk balik kepada korang. Okay, di Remitano memang tak boleh nak akses sekarang ni. So saya dah ada benda ni dan saya dah set up. So apa yang saya buat, saya akan connectkan saya punya VPN. So the moment saya connect, dia try to connect, dia akan tulis connecting dan di atas tu dia akan tunjuk VPN. Okay, kalau korang tengok, so dia dah kira dah
activate saya punya VPN lah bila the moment saya tekan benda ni je. Okay, tapi saya dah set up, saya tak nak tunjuk macam mana nak set up VPN. Korang boleh tengok je lah, nanti cari benda ni, cari dia punya tutorial macam mana nak buat lah. Okay, alright. So sekarang ni berada di sini, unless kalau korang menggunakan for search iPhone, kita dah ada benda tu, korang boleh tengok tutorial kita dekat situ lah. Alright, sekarang ni apa yang saya nak tunjukkan kepada korang. Okay, saya dah access VPN tadi, dan apa yang saya nak buat, saya nak tekan retry. Okay, saya dah tekan butang retry tadi dekat bawah tu, dan dia load. Okay, dan sekarang ni saya nak tekan butang 3 dekat atas ni, korang boleh tengok, dan sekarang dah ada nama saya. Okay, tadi kalau korang remember, dia hanyalah guest, dan now dah ada semua benda ni. Okay, kalau tak, tadi semua benda ni di block. Alright, okay, so next step, apa yang korang kena buat adalah bila korang tekan butang 3 tadi di atas tu, dia buka benda ni, korang pergi dekat setting. Okay, so korang tekan setting ni. Alright, dan apa yang korang buat adalah korang scroll ke bawah. Okay, tapi please be sure korang set up authenticator ni. Alright, saya tak tunjuk dekat sini. Kalau korang nak buat Face ID tu terserah kepada korang lah. Okay, tapi yang penting authenticator dekat atas, untuk bagi dia jadi security. Sebab VPN ni, security kita ni dia lagi open dan dia bahaya, dan orang boleh hack masuk untuk curi duit kita di dalam ni. Okay, itu yang bahaya dia. Okay, now korang scroll ke bawah, korang pergi ke bahagian VPN access ni, dan korang tekan VPN access ni. Okay, so dia akan buka. Alright, so korang kena tekan on ni. Okay, kalau korang tak pernah tekan on, dia akan ambil masa 48 jam sebelum dia allow benda ni untuk function. Okay, so nanti dekat atas di sini akan ada message dia yang korang tak boleh nak guna lagi sehingga 48 jam, dan saya dah buat benda ni, so saya punya dah aktif lah. Okay, alright, now next step yang penting korang kena buat adalah korang kena allow me to access from this IP address only. Maknanya korang akan set up. Saya tak buat benda ni, saya tak akan buat di sini sebab saya tak nak tunjuk di video apa IP address saya. Okay, so korang kena masukkan IP address, dan saya tak testing, so saya tak tahu sama ada dia nak public IP ataupun private IP. Okay, so saya cerita sedikit apa dia public IP dan apa dia private IP. Okay, private IP, macam sekarang ni kalau korang pergi dekat setting wifi, korang boleh check lah di dalam Google apa itu private IP dan apa itu public. Okay, kalau korang pergi di wifi setting korang dalam phone, okay, ni saya guna phone dalam PC. Okay, korang pergi ke wifi setting, dia akan ada IP dia yang dah di set siap oleh router. Kalau kita set benda tu automatic lah. Okay, so benda tu adalah private sebab router yang setkan kepada kita. Okay, untuk kita punya device ni lah, dan setiap kali kita masuk selalunya dia akan jadi IP yang sama. Alright, dan satu lagi kita ada public. Public ni dia daripada internet. First point dia akan jumpa adalah kita punya kira akses internet tu. So itu adalah public IP. Okay, cara untuk nak dapatkan public IP, alright, saya pun saya hanya tunjuk, tapi saya tak akan tekan search sebab the moment saya tekan search, korang akan nampak saya punya public IP lah. Okay, so sekarang ni apa yang saya buat, saya pergi Google. Okay, korang boleh tulis what is my IP. Okay, nampak benda atas ni kan. Okay, what is my IP. The moment korang tekan, dia akan keluar, dia akan bagi tahu korang punya public IP. Okay, public IP ataupun private IP saya tak pasti, tapi kalau boleh korang set up. Kalau kata nak, okay, macam contoh dekat sini kan, korang boleh buat dua-dua pun. Alright, sebab dia kata okay, kalau dekat sini nampak ada dua kan, 1.0.0.1, lepas tu dia koma 1.0.0.2. Okay, jadi kalau korang ada 2-3 IP, sebab mungkin kadang-kadang kalau private IP pun ataupun korang access internet di tempat-tempat yang berbeza, so IP korang akan berubah, public IP pun boleh berubah. Okay, so sebab tu korang boleh letak 2-3. Macam contoh korang pergi office korang, dia akan jadi IP yang lain. Korang pergi dekat apa, dekat
rumah, IP korang pun akan jadi berbeza. Tapi saya rasa dia lagi dari segi logik sepatutnya dia private IP lah, itu yang saya rasa. Okay, alright. So sekarang ni korang buat benda ni at least ada security sedikit. Sebab apa, kalau korang tengok baca bahagian dekat sini, dia kata, dia kata, we accept no responsibility for any losses caused when hacker use VPN to steal our account. Okay, so hacker boleh hack dan boleh curi benda-benda kita kat sini. Okay, ni lagi satu advice saya, kalau boleh dah beli apa semua coin dekat sini, jangan simpan dekat sini lah. Alright, keluarkan dan letak di wallet-wallet yang lain. Di sini hanyalah untuk nak cairkan korang punya coin. So korang buat on the spot, dah cair terus masuk bank, ataupun korang nak beli, dah dapat transfer. Okay, of course bila transfer ni semua ada fee. So setengah orang dia mungkin tak nak rugi dan dia hanya simpan di Remitano. Itu terserah pada korang. Kalau korang nak buat, korang berhati-hati sebab korang dah menggunakan VPN access ni. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja video yang saya nak kongsikan di sini. Okay, now sebelum saya akhirkan video ni, saya just nak bagi tahu kepada korang, visi dan misi Let's Lepak adalah mencari benda-benda di luar sana, mungkin tanpa modal ataupun modal yang sedikit, dan macam mana cara kita boleh capai jutawan menggunakan dengan zero cost, dengan tanpa modal ataupun modal yang sedikit. Macam mana kita nak capai jutawan? Sebab ramai orang di situasi pandemik ni, kita nak ada duit pun susah. So jadi kita boleh saya tercarilah benda ni. Kita boleh cari benda-benda yang kira okey, kita buat, kita all out dan kita boleh capai jutawan. Okay, dan bila duit yang kita dapat permulaan tu, apa yang patut kita buat untuk dia lipat kali gandakan benda tu. Right, so itu adalah visi misi Let's Lepak. Jadi saya harap kalau boleh ada butang subscribe tu korang tekan, okay, untuk nak tengok video-video kita the moment keluar. Korang lah orang yang akan dapat tahu, especially kalau korang tekan subscribe dan butang loceng. Okay, so the moment keluar akan korang menjadi orang pertama. Nah, yang penting dia kadang-kadang saya ada share juga mata wang mana yang patut korang tengok, dan apa lagi benda-benda macam contoh yang tanpa modal ke, yang modal sedikit ke, yang korang boleh buat dan korang boleh capai benda. Dan yang benda yang saya cakap ni, okay, selalunya saya akan bagi tahu sama ada saya buat ataupun tidak. Yang mana yang saya buat, saya akan letak description di bawah. Macam video ni pun ada di description di bawah apa benda yang saya buat. Korang boleh tekan di situ dan boleh tengok. Okay, ada yang tanpa modal, ada yang modal yang rendah. Okay, so itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Moga bermanfaat untuk korang, dan korang dah boleh akses balik Remitano, tak perlu risau ya. Okay, alright, so kita berjumpa lagi di dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye guys.